Ada orang salah sebut takbir sehingga menghilangkan makna Allahu Akbar, makna Allah Maha Besar. Tapi ada orang dia angkat takbir, dia pergi panjang pada tempat yang tak sepatutnya, menghilangkan makna Allah Maha Besar. Contoh, Allahu Akbar, dia pergi panjang dekat bahar, makna lari. Makna kalau tengok dalam Qaulut Tam, orang yang angkat takbir begini, dia panjang pada bar, makna tu Allah itu darah. Wal'iyazubillah. Jaga para pendengar sekalian, nak angkat takbir bukan ikut suka kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah itu darah. Allahu Ikbar, Allah itu gendang. Na'udzubillah min zalik. Jaga. Sengaja sebut, batal akidah. Tak sengaja sebut, istighfar dan angkat balik takbir tu. Nampak? Sebut bagi betul. Kadang-kadang sebut tu betul dah, tapi dia campur dengan benda-benda yang di luar sembahyang. Contoh, angkat takbir sambil batuk. Ni musim-musim El Nino, panas-panas ni, demam, batuk ada belakang. Jadi bila dia angkat takbir tu, dia batuk. Bila batuk, takbir hilang. Bila hilang, takbir itu tak sah. Maka dia kena angkat balik takbir semula. Contoh, Allah Akbar, batal takbir dia. Tak salah batuk, tapi salah hang angkat takbir ketika waktu hang batuk dan hang tak ulang balik takbir tu. Jaga, kena angkat balik takbir. Waktu batuk. Kadang-kadang angkat takbir sambil belahak, dia makan banyak, itu dia kenyang. Angkat takbir, keluar angin. Allah, Alhamdulillah Akbar. Dan sebut Alhamdulillah buat atas. Batal tu. Jangan nak buat leceh aku ni. Tak boleh tu. Takbir salah tu. Angkat balik takbir. Ada orang angkat takbir sambil senawa. Balik pada kerja, tengok ada orang jual nangka madu. Nak bawa balik madu, takut bini marah. Beli nangka. Balik makan dengan bini. Nangka angin. Angkat takbir, keluar angin. Allah Akbar. Jadi lagu tu. Senawa. Batal takbir, angkat semula. Yang lagi banyak, angkat takbir sambil muak. Ni berlambak. Jenis tidur lewat, bangkit mayang subuh dalam keadaan malas. Tengok orang angkat takbir. Macam badak ayam. Allah, bunyi je, Akbar. Batal takbir. Jaga. 4 jenis takbir. 4 jenis ni merosakkan semayang. Jadi kena angkat takbir bagi betul-betul. Allahu Akbar. Lintahkan niat waktu mengangkat takbir. Qasad ta'arud ta'yid. Panjang lagi lah kalau nak cerita pasal itu. Yang pertama, bab takbir. Jadi tolong jaga bab takbiratul ihram. Angkat begitu. Kemudian yang kedua, benda ringan yang kita selalu terlepas pandang dalam semayang dan kadang-kadang boleh merosakkan semayang. Waktu membaca Al-Fatihah. Waktu kita baca Fatihah. Fatihah ni rukun semayang. Dalam mazhab Syafi'i, rukun semayang. Kerana berdasarkan hadis daripada Nabi, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab atau kama qala. Tak ada semayang bagi orang yang tak baca Fatihah. Dalam hadis yang lain kata Nabi, man shalla salatan lam yaqra' bi Fatihatil kitab fahiya khidash ghairu tamam atau kama qala. Siapa yang semayang tak baca Fatihah, mayang dia tak sempurna. Maka Imam Syafi'i kata Fatihah itu satu rukun daripada sembahyang. Jadi kita kena jaga rukun Fatihah ni, baca begitu. Kadang-kadang Fatihah tu baca betul dah, dekat Bismillah baca tak betul. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim ni satu ayat daripada Sab'ul Mathani, satu ayat daripada Fatihah menurut mazhab Syafi'i. Jadi bila sebut satu ayat, dia juga dikira Fatihah. Ramai orang silap dalam menyebut Bismillah. Tengok kadang-kadang dia angkat takbir Allahu Akbar, dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Salah tu. Sebut sepatutnya Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dia baca sedar, dia silap baca. Batal Fatihah dia, batal rakaat dan rosak semayang dia. Nampak? Perkara kedua, waktu menyebut Bismillah, sebut dengan betul. Ada huruf, ada hak huruf. Kemudian tempat yang ketiga, secara ringkas kita lalu. Tempat yang ketiga, tuan-tuan muslimin muslimat, dalam semayang yang kita selalu terlepas pandang, waktu memberi salam. Memberi salam yang pertama itu rukun qauli. Dia bukan berpaling itu rukun. Menyebut salam itu rukun. Nampak? Jadi kadang-kadang kita tersilap dalam memberi salam. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rosak semayang kita kalau dalam mazhab Syafi'i. Kerana kita silap dalam menyebut. Patutnya Assalamualaikum warahmatullahi. Ada alif lam. Kita tak sebut alif lam tu, kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi saja. Jaga membatalkan semayang. Sebut bagi elok. Jangan kalut-kalut nak semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang dianjurkan dalam syarak. Tapi kita tak ikut syarak suruh. Yang tak disuruh tu kita ikut. Contoh, angguk kepala. Waktu nak tahiyat akhir tu kan, nak bagi salam tu kan, dia angguk kepala. Nabi tak najak angguk kepala ni. Innaka hamidum majid. Dia angguk dulu. Sebelum pergi kanan, dia angguk dulu.
Nak pergi ke kiri tu dia parking dulu tengah-tengah, dia angguk sekali lagi, dia pergi kiri pula. Alignment. Ni banyak orang buat ni. Tak payah angguk, bagi salam ke kanan, terus ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada satu riwayat kata Nabi menghadap kiblat, kemudian Nabi paling ke kiri. Yang tu saja. Jadi 3 benda ni, tolonglah jaga para pendengar sekalian dalam semayang. Walaupun nampak kecil, tapi dia boleh merosakkan semayang kita. Jadi kena jaga. Jadi inilah amalan-amalan yang mudah-mudahan menjadi bekalan kita balik ke negeri akhirat. Dia kena ada ilmu nak mengaji. Kena ada ilmu dalam melakukan ibadah. Sebab tu bila kita dengar ada orang buat kuliah fardu ain dan sebagainya, tauhid, fiqh, tasawuf, kita pilihlah labuhkan punggung. Kerana kita ni tak ada ilmu. Kita orang jahil. Kita duduk dan kita dengar. Mudah-mudahan ia mengeluarkan kita daripada kejahilan, kegelapan, blackout ilmu kepada terangnya ilmu, dan ia menjadi panduan untuk ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya biarlah umur kita ni panjang dalam keberkatan, iaitu keberkatan bertambah kebaikan, ziyadatul khair, tambah kebaikan dengan umur yang panjang. Kita gunakan umur yang berbaki ni untuk pergi mengaji, mengimarahkan rumah-rumah Allah, berbaik-baik dengan jiran tetangga dan masyarakat umumnya, dan kita mengaji. Kerana tanpa ilmu manusia itu duduk dalam kegelapan. Dekatilah alim-alim ulama, kerana mereka ini lampu. Al-ulama masabihul ardi, lampu pada dunia, lampu pada ummah, spotlight yang menerangi jalan kita. Jadi tolong kita ambil berat benda-benda yang ringan supaya ia tidak merosakkan ibadah kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama-sama dalam bab ibadah. Kita buatlah semampu mungkin sebagai bekalan kita nak balik ke akhirat, kerana kita tak mau jadi manusia yang menyesal di dalam kubur, seperti mana yang diperingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, al-mayyitu fil qabri kal ghariqil muqawwis, mayat yang berada dalam kubur umpama orang yang sedang lemah. Kita tak mau jadi lagu tu. Kita juga tak mau jadi seperti mana yang disebut di dalam syair seorang ulama, Syekh Ibn Ruslan, dalam karangan kitabnya Matan Zubat. Dia bersyair berkenaan dengan kematian, man dakhala qabru bila zadin faka'annama dakhala al-bahru bila safinatin. Siapa yang terjun ke dalam lubang kubur tidak ada bekalan, dia umpama terjun ke dalam laut tidak ada pelampung. Jadi kita tak mau jadi lagu tu. Kita juga tak mau jadi golongan manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah As-Sajdah. Allah Ta'ala sebut, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na ni'mal salihah inna muqinun, kata Allah. Ini hamba-hamba yang meninggal dan yang mati dan mereka ni menyesal dalam kubur kelak. Mereka minta kepada Allah, rabbana absarna, ya Allah, ya Tuhan kami dah tengok dah bagaimana azab siksa-Mu yang begitu teruk, ya Allah. Wasami'na, bukan takat kami tengok, bahkan kami dengar bagaimana mereka menjerit sakit, terpekik, terlulung dengan azab siksa api neraka-Mu, ya Allah. Farji'na, ya Allah, tolonglah ya Allah, pulangkan kami ke muka bumi, ya Allah. Kita minta untuk dihidupkan kali kedua setelah kita mati. Kita tengok azab siksa, kita dengar orang menjerit sakit, kita minta ke Allah, ya Allah, bagi kami hidup sekali lagi, ya Allah. Pulangkan kami ke muka bumi, ya Allah. Untuk apa? Ni'mal salihah, kami berjanji, kami berazam, kami akan melakukan amal soleh, amal ibadah kepadamu dulu, kini dan selamanya, sampai bila-bila. Inna muqinun, la, ni kami yakin dah. Tuan-tuan, jangan jadi golongan manusia yang lagu ni. Kita nak menyesal, kita menyesal waktu kita tengah sihat, tengah hidup lah ni. Nak menyesal dalam kubur tidak ada guna. Orang putih sebut useless, tak guna dah. Teriak yang mata darah pun tak guna dah. Jadi kita menyesal waktu kita hidup ni. Belum terlambat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup sekali itu dulu. Ampun dan maaf daripada saya sekali lagi. Di hujung-hujung slot ini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Radio Malaysia Kedah kerana memberi ruang, dan juga saya mengingatkan kepada diri saya dan juga tuan-tuan para pendengar sekalian, mudah-mudahan tersentiasalah mendengar bicara-bicara ilmu yang disiarkan di dalam Radio Kedah ini pada setiap hari. Sambil-sambil kita mendengar lagu, jangan kita lupa benda agama yang kita kena dengar untuk tazkirah diri kita sendiri bersempena dengan ulang tahun ke-70, sambutan ulang tahun RTM. Alhamdulillah, mudah-mudahan ianya menjadi titik tolak kepada kita untuk sama-sama menghadiri majlis ilmu. Kalau kita tidak dapat menghadiri pun, kita mendengar, mudah-mudahan bertambah ilmu kita bersama-sama. InsyaAllah ada masa kita bertemu lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah